Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita Abang. Yang Abang nak sampaikan ini adalah semua pengalaman daripada ramai orang untuk iktibar kita semua, dan Abang doakan semua yang hadir pada hari ini, hari akan datang dan juga hari-hari yang lepas dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diampunkan segala kesalahan kita. Okey. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua cerita, cumanya cerita yang pertama ni agak panjang dan Abang stres dengan cerita kali ni. Waktu Abang dapat email ni, email lah disampaikan melalui email untuk cerita yang pertama, Abang rasa macam betul-betul berada dekat tempat kejadian. Abang juga selalu dapat komen daripada ramai orang yang mengatakan bila dengar cerita Abang, betul-betul macam ada dekat lokasi tempat kejadian tu. Macam termasuk dalam cerita, tapi Abang pun tak tahu macam mana jadi macam tu. Cumanya sampaikan ada komen yang mengatakan tak berani nak tengok video Abang pada waktu tengah malam ataupun waktu malam emak pun, dan lebih suka tengok video Abang pada waktu siang. Jadi bertepatan sangatlah Abang upload. Selalunya memang Abang upload, Abang settingkan pada tengah hari. Moga-moga jadi teman sewaktu bekerja. Itu cerita pertama. Dan cerita kedua pun Abang dapat daripada email. Cumanya cerita kedua adalah berkenaan dengan hantu lembu. Pelik kan? Tapi menarik. Memang jadikan pengajaran dan juga hiburan untuk kita semua. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama berlaku pada tahun 1993 di Negeri Sembilan. Disampaikan kepada Abang oleh seorang budak lelaki. Abang beritahu nama sebenarnya adalah Khairul. Ini bukanlah pengalaman Khairul, tapi pengalaman ayahnya. Dia tak beritahu Abang apa nama ayah dia, jadi Abang gunakan nama ayahnya sebagai Saifullah. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1993, Encik Saifullah, Abang letak nama Saifullah je lah. Saifullah ni bekerja sebagai seorang doktor. Jadi disebabkan dia punya pangkat pun dah besar, dia dipindahkan ke satu daerah dekat Negeri Sembilan. Dekat daerah tu ada satu klinik kesihatan, dan klinik kesihatan ini selalunya digunakan oleh orang-orang tempatan untuk dapatkan rawatan menggantikan hospital. Jadi dekat klinik kesihatan tu boleh kata Saifullah lah yang paling besar, yang paling berkuasa, bukan berkuasa, mempunyai pangkat yang tinggi dekat situ. Boleh dikatakan macam ketua klinik kesihatan lah. Jadi disebabkan Saifullah yang paling besar pangkatnya, dia telah diberikan satu rumah untuk keluarganya duduk. Rumah tu terletak dekat atas bukit. Dibina, ciri-cirinya macam rumah Mak Saleh. Satu rumah tu lebih kurang ada 3 bilik, tapi ada satu bilik store dekat belakang. Dan yang paling bestnya, rumah tu bertiang batu. Maksudnya rumah tu rumah atas, dia bukan rumah bawah, rumah atas bertiang batu. Rumahnya diperbuat daripada papan. Jadi rumah papan, tiang batu besar-besar kat bawah, terletak dekat Negeri Sembilan, atas bukit, dekat dengan klinik kesihatan. Abang tak diberitahu lokasi sebenar, tapi kalau siapa-siapa yang tahu boleh kongsi-kongsi dengan Abang. Jadi Cik Saifullah pun diminta untuk duduk dekat rumah tu. Dan rumah tu agak terkeluar sedikitlah daripada kawasan klinik kesihatan. Sepanjang diorang sekeluarga duduk dekat rumah tu tak ada masalah. Rumah tu bahagia-bahagia je. Dan diorang ni semua hidup aman dan damai. Waktu tu kalau tak silap Khairul yang sampaikan cerita pada Abang berumur masih lagi sekolah rendah. Jadi tinggallah mereka sekeluarga kat situ. Sampailah satu hari mak kepada Khairul, maksudnya isteri kepada Saifullah, kena balik kampung dekat Kuala Terengganu. Sebabnya adik kepada isteri Saifullah tu nak melangsungkan perkahwinan. Dengan kata lain, mak su Khairul lah. Maksud Khairul nak melangsungkan perkahwinan dekat Terengganu. Memang menjadi rutin kalau ada majlis, mesti diorang semua ramai-ramai balik kampung. Tapi pada waktu tu Saifullah tak dapat nak ikut balik kampung, ikut bini, ikut anak-anak dia. Sebabnya dia tak dapat nak cuti. Kalau dia cuti, tak ada doktor yang bertugas dekat klinik kesihatan tu. Kalau tak ada doktor yang bertugas, susahlah orang-orang kawasan tempatan nak dapatkan rawatan. Jadi disebabkan tu, Saifullah pesan pada bini dia,
bolehlah awak dengan anak-anak balik kampung. Saya akan hantar awak dan anak-anak naik bas dekat stesen bas Seremban. Saya duduk dekat rumah ni, tak ada masalah. Awak jangan risau, saya boleh masak sendiri, saya boleh uruskan urusan sendiri. Jadi pada waktu tu tak ada masalah. Bila mendapat keizinan daripada suami, si isteri pun rasa senang hatilah nak balik kampung. Sempena adik dia nak kahwin dekat Terengganu. Jadi seperti harinya yang telah ditetapkan, dijanjikan, Saifullah bawalah anak-anak dan isterinya pergi ke stesen bas Seremban dan hantar mereka naik bas balik ke kampung halaman sebelah isterinya dekat Terengganu. Jadi baliklah Saifullah ke rumah besar yang mereka duduk, dan rumah tu betul-betul agak menyeramkan. Okey, abang cerita kat situ Jadi Khairul dengan mak dia ni selepas naik bas, diorang pun bergeraklah ke Terengganu, mengambil masa lebih kurang 5, 6, 7, 8 jam jugalah. Abang pun tak tahulah dia punya durasi masanya yang tepat. Jadi bila sampai kat Terengganu, ramailah saudara mara, jumpa saudara mara, okey, tak ada masalah. Waktu tu kalau tak silap abang hari Jumaat. Jadi bila dah jumpa saudara mara, dah jumpa sepupu-sepupu, banyaklah kenduri kan, macam-macam saudara mara jumpa. Memang satu acara yang meriah yang ditunggu-tunggu. Jadi diorang bercadang nak balik ke Negeri Sembilan hari Selasa petang. Sebab hari Jumaat sampai, kendurinya jatuh pada hari Sabtu, lepas tu hari Ahad, Isnin, hari Selasa barulah Khairul semua balik ke rumah. Itu dia punya cadangannya. Tapi pada hari Ahad, waktu tu, betul lah. Pada hari Ahad, waktu tu lebih kurang pukul 8 ke 9 malam, tiba-tiba rumah kenduri, rumah mereka, maksudnya rumah di Terengganu, mendapat panggilan telefon. Dan panggilan telefon tu diangkat oleh sepupu kepada Khairul. Bila dia angkat, rupanya yang telefon tu adalah bapa Khairul. Dan telefon tu diberikan kepada Khairul. Khairul pun jawablah telefon. Dia pun tanya khabar, apa khabar ayah? Ayah sihat ke tidak? Ayah dia tanya satu soalan dalam keadaan suara yang menggigil-gigil. Soalannya, mak ada tak dekat rumah tu? Khairul jawablah, mak ada dekat sini. Lepas tu ayah dia tanya soalan kedua, bila korang semua nak balik ke Seremban? Khairul cakap, kan ayah juga yang bagi cadangan balik hari Selasa. Sebabnya kenduri pada hari Sabtu, jadi ada masa sikit untuk emak dan anak-anak, adik-beradik saya, tolong atuk nenek untuk kemas rumah. Jadi bila dengar macam tu, ayah dia cakap apa? Tak apalah, jaga diri dekat sana, baik-baik jaga emak. Itu je. Tapi yang Khairul pelik adalah suara ayah dia agak bergetar dan agak tak tentu arah. Jadi, selepas meletakkan telefon, Khairul beritahu benda ni pada si emak dia, isteri kepada ayah dia. Memanglah kan mak dia isteri pada ayah dia. Jadi dia beritahu pada mak dia, mak tadi ayah telefon, tapi suara ayah macam bergetar-getar, macam ada yang tak kena. Jadi mak dia pun rasa ronsing. Waktu tu tahun 93 tak ada handset tau, dia pakai telefon rumah. Jadi mak dia pun rasa ronsing. Selepas mak dia siap-siap kerja rumah, siap-siap tolong nenek dia kemas-kemas rumah, apa-apa yang patut kerja. Jadi lebih kurang lewat malam, 11 malam macam tu, si emak pun telefonlah suaminya. Maksudnya emak Khairul telefon ayah Khairul. Tapi telefonnya tak berjawab. Banyak kali juga mak dia telefon, buatkan mak dia ni rasa susah hati bila tak dapat telefon si ayah Khairul tadi. Jadi hari pun berlalu macam tu aja, sampailah hari Selasa mereka semua naik bas pagi-pagi tu dan balik ke Seremban. Sampai dekat Seremban, bapak dia jemput. Tapi yang peliknya, bapak dia jemput patutnya gunakan kereta diorang lah kan. Tapi bapak dia jemput gunakan kereta kerajaan, kereta yang selalunya digunakan untuk mengangkut pesakit dekat klinik kesihatan tu. Jadi menjadi tanda soal, Khairul, kenapa bapak dia ni guna kereta kerajaan pula, mana kereta diorang rosak agaknya. Jadi diorang pun balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah pun tak ada apa-apa, okey je. Cuma rumah tu kelihatan seperti dah lama sangat tinggal.
Dah lebih kurang 3-4 hari tinggal. Seolah-olah ayah dia tak duduk rumah tu. Jadi Khairul, emak dia, adik-beradik dia pun diam je lah bila tengok macam tu. Okey, tak ada masalah. Tapi sejak daripada tu, pantang malam Jumaat, bapa dia mesti buat kenduri doa selamat untuk satu keluarga, panggil orang-orang kampung, panggil orang masjid, orang surau, buat kenduri doa selamat sama-sama. Memang pelik, kata Khairul. Waktu tu dia tak tahu kenapa bapa dia macam tu. Okey, kalau tak silap abang, selang 3-4 tahun lepas tu, dia orang semua pindah ke Kuala Lumpur sebab bapa dia berpindah, dapat pertukaran ke Kuala Lumpur dan dia orang duduk ke Kuala Lumpur sampailah sekarang. Jadi waktu dekat Kuala Lumpur itulah akhirnya bapa dia buka cerita apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu dan kenapa bapa dia telefon mereka seluruh keluarga. Inilah permulaan ceritanya. Emak dia tak tahu, Khairul tak tahu. Waktu dia orang duduk kat rumah tu, dia orang tak tahu apa-apa. Dan bila sampai kat KL, pindah ke KL, barulah bapa dia nak cerita. Ceritanya bermula macam ni. Kita balik semula ke tahun waktu 93, bapa dia hantar Khairul naik bas dengan mak dia balik ke kampung di Kuala Terengganu. Selepas Saifullah hantar Khairul, anaknya, isterinya dan anak-anak dia yang lain naik bas balik ke kampung, ke Terengganu, dia pun baliklah ke rumah tu dan dia duduklah dekat rumah tu. Memang sepanjang hari, memang itulah rutin dia. Sejak bini dia tak ada, dia selalu sangat balik lewat dan dia duduk dekat rumah tu hanya untuk tidur je. Dan selalunya masanya dia habiskan dekat klinik kesihatan sebab dia ketua kat klinik kesihatan tu. Jadi memang menjadi rutin kebiasaan dia. Nak jadi cerita, pada hari Sabtu, lebih kurang macam tu, hari Sabtu atau hari Ahad. Hari Ahad selepas kenduri. Pada hari Ahad, waktu tu hujan lebat. Jadi disebabkan hujan lebat, klinik kesihatan terpaksa beroperasi dalam keadaan yang agak tegang. Jadi waktu tu juga tak ramai orang yang datang ke klinik kesihatan. Jadi disebabkan tu Saifullah bolehlah balik awal ke rumah. Waktu tu jam menunjukkan pukul 5 petang. Hujan lebat. Dan Saifullah pun balik ke rumah. Tapi dia pelik. Kenapa rumah dia ada lampu yang terpasang? Seingat dia, sebelum dia keluar rumah, pagi-pagi tadi, seluruh lampu dekat dalam rumah tu dia dah matikan. Tapi kenapa ada lampu yang menyala dekat kawasan dapur? Jadi Saifullah pun masuklah rumah. Bila masuk rumah, dia dengar ada orang menyanyi, suara perempuan. Dia pun masuk, dia tutup pintu, dia pergi ke arah suara yang menyanyi tu dan rupa-rupanya isteri dia yang menyanyi. Menyanyi-nyanyilah tengok isteri dia dan dia biarkan aja. Soalan dia, bila awak balik? Waktu tu bini dia menyanyi menghadap tingkap sambil memegang satu pinggan. Bila ditanya soalan macam tu, bini dia tak jawab. Bini dia senyap je. Teruslah menyanyi. Jadi Khairul lagi, Saifullah tanya lagi soalan. Mana anak-anak? Awak balik dengan siapa? Kenapa tinggalkan anak-anak dekat kampung? Bini dia tak jawab. Bini dia tak berdecet pun tidak. Bini dia terus pandang tingkap, pandang keluar sambil pegang pinggan. Selepas tu Saifullah nampak dia bawa pinggan tu, bini dia bawa pinggan tu, pergi ke sinki basuh pinggan tu. Waktu tu Saifullah tak terfikir tahu sebenarnya siapa bini dia. Dia pun masuk ke dalam bilik, tukar baju. Waktu tu dia tukar baju, dia nampak, dia dengar ada orang berjalan ke arah bilik. Rumah tu rumah papan berjalan ke arah bilik. Tiba-tiba bini dia muncul dekat muka pintu. Bini dia tanya soalan macam ni. Bang, nak kopi? Saya boleh buatkan. Waktu tu Saifullah, dia rasa macam waktu tu dia masih lagi marah sebenarnya. Kenapa bini dia tinggalkan anak-anak kat kampung?
Dan Saifullah cakap, saya tak nak kopi. Awak bukannya tak tahu saya tak boleh minum kopi. Jadi bini dia pun berlalu pergi ke dapur semula. Dan Saifullah pun selepas salin baju, dia nak mengikut bini dia ke dapur sambil dia nak tanya, nak marah, kenapa tinggalkan anak kat kampung. Tapi sewaktu dia berjalan ke dapur mengikuti bini dia, baru dia teringat dua benda. Satu, bini dia tak pernah buatkan kopi untuk dia sebab bini dia tahu dia hanya minum air putih dan juga air Milo. Yang kedua, bini dia tak pernah panggil dia abang, tapi bini dia panggil dia dengan panggilan ayahnya. Ayahnya lah. Ayahnya buat apa? Ayahnya ke mana? Lebih kurang macam tu. Bila Saifullah teringat dua benda ni, dia punya langkah terhenti. Dia terus berlari masuk dalam bilik, kunci bilik. Waktu tu dia rasa ini bukan bini dia. Ini orang lain. Sama ada orang ataupun bukan orang. Tapi yang penting dia masuk dalam bilik, dia kunci bilik, dia duduk atas katil. Saifullah duduk atas katil dan dia dengar daripada luar ada orang berjalan menuju ke bilik. Dan tiba-tiba pintu bilik dia kena ketuk. Bang, nak kopi? Saya boleh buatkan. Waktu tu Saifullah langsung tak jawab. Dia tahu itu bukan bini dia. Dia tahu sangat itu bukan bini dia. Jadi, dia ambil keputusan untuk mendiamkan diri. Dan isteri dia tanya lagi soalan yang kedua. Bang, nak kopi? Boleh saya buatkan? Saifullah terfikir. Dia nak confirmkan ini adalah bini dia atau bukan. Dia perlu telefon ke kampung. Jadi Saifullah jawab, boleh, abang nak kopi. Awak pergilah buatkan. Jadi perempuan tu jawab, baiklah abang, saya buatkan sekejap. Jadi isteri dia bergerak daripada depan pintu ke dapur. Saifullah dalam senyap-senyap buka pintu bilik, pergi ke arah telefon dan telefon kampung. Pada waktu itulah dia bercakap dengan anaknya Khairul, nak confirmkan, nak pastikan yang isteri dia masih lagi ada kat kampung atau tidak. Tapi jawapan yang diberikan oleh anaknya, isterinya masih lagi kat kampung. Sah. Yang ada dekat dapur tu bukan isterinya, tapi benda lain. Saifullah terus berlari masuk dalam bilik, kunci bilik. Pada waktu tu, benda tu berlari dekat pintu bilik dan bawa kopi. Bang, saya dah bawakan kopi. Ni, Siti dah buatkan kopi. Abang minumlah. Waktu tu, Saifullah tak tangguh-tangguh, dia pergi cari Yasin. Dia ambil Yasin, dia baca. Waktu dia baca Yasin sekuat-kuatnya, tiba-tiba dia dengar dekat luar pintu seperti ada benda yang jatuh ke lantai. Benda berat yang jatuh ke lantai. Dan disusuli dengan ketukan paling kuat dekat pintu bilik. Dengan suara yang sangat garau. Buka pintu ni! Buka pintu ni! Aku nak masuk! Pada waktu tu Saifullah rasa seram sangat. Disebabkan ketukan tu terlalu kuat, jeritan tu terlalu kuat, Saifullah ambil keputusan untuk azan pada waktu tu juga. Dan dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Dan selepas habis dilaungkan azan, bunyi ketukan hilang, bunyi suara garau hilang, dan suasana rumah tiba-tiba sunyi sesunyi-sunyinya, senyap macam tu aja. Apa pula yang seram? Apa pula abang cerita slow-slow macam ni? Okey, sambung. Jadi, suasana sunyi. Mengikut cerita Saifullah, suasana sunyi itu makan sehingga 1 jam. Senyap macam tu aja. Jadi Saifullah ambil keputusan, dia nak keluar daripada bilik, dia nak pergi ambil kunci kereta, dia nak turun keluar daripada rumah, bawa kereta, pergi ke klinik kesihatan, duduk dekat sana. Tapi dia nak pastikan betul-betul benda tu dah tak ada depan pintu, dekat ruang depan pintu.
Jadi Saifullah mula-mula letakkan telinganya dekat pintu, nak pastikan ada tak benda tu lagi. Oh, tak ada. Jadi Saifullah pun cuba mengintai daripada bawah pintu. Ada sikit lubang kan, kalau bawah pintu kan sikit lubang kan. Dia pun jengah lah bawah pintu. Sekali dia nampak ada mata, bertentangan mata dengan dia. Dengan kata lain, benda tu pun jengah di bawah pintu, dia pun jengah benda tu bawah pintu. Waktu tu dia terlalu terkejut dan benda tu cakap, "Bang, kopi saya dah siapkan. Mehlah minum. Kopi ni Siti buat." Waktu tu Saifullah menggigil, tak tahu apa nak buat. Yang dia terfikir adalah dia perlu larikan diri daripada rumah tu. Dan dia nampak tingkap bilik, dia buka tingkap bilik, dia terjun ke bawah. Sik baik kaki dia tak patah. Dia terjun ke bawah dan dia lari ke klinik kesihatan. Waktu tu dia tak boleh bawa kereta sebabnya kunci kereta dalam rumah. Waktu dia berlari tu, dia dengar dekat rumah tu orang mengilai-ngilai. Dan dia lari sampailah ke klinik kesihatan. Sejak daripada hari tu, dia tak balik rumah. Hari tu hari Ahad kan? Dia tak balik rumah sampailah hari Selasa. Dia tak berani balik rumah. Dia duduk dekat klinik kesihatan. Baju pun pinjam baju kawan. Dia tak berani nak balik rumah. Dan dia balik rumah pada hari anak dan isteri-isteri dia. Anak dan isteri dia balik. Anak-anak dan isteri dia balik. Khairul pun balik jugalah pada waktu tu, barulah bapak dia balik rumah. Tapi dia tak tahu, Khairul tak tahu apa sebenarnya berlaku pada bapak dia, dan bapak dia tak ceritakan. Punca bapak dia tak ceritakan adalah sebab untuk mengelakkan anak-anaknya dan isteri dia takut tentang peristiwa ni. Kalau dah tahu rumah tu berpuaka, sasarlah dia orang semua tak nak duduk kat situ kan. Dia tak nak cerita. Tapi cerita ni heboh di kalangan orang-orang kawasan sekitar. Semua orang tahu, sebabnya Saifullah duduk dekat klinik kesihatan tu berhari-hari. Orang pun nak pelik lah kan, kenapa doktor tak balik rumah. Jadi barulah Saifullah cerita ke orang kampung. Tapi lepas dia cerita dekat orang kampung, dia beritahu jangan cerita dekat isteri dia, sebab isteri dengan anak-anak dia tak nak isteri dengan anak-anak dia huru-hara. Dan itu adalah pengalaman Saifullah, bapa kepada Khairul, macam mana dia dikacau oleh makhluk alam sebelah yang tiba-tiba datang. Dia pun tak tahu itu adalah puaka rumah tu ke ataupun benda yang datang menyinggah. Tapi mengikut kata Khairul, selepas dia tengok Google Map, rupanya masih ada lagi rumah tu. Abang tak tahu lokasinya, tapi boleh kongsi-kongsi dengan abang. Saifullah dan isterinya sudah pun meninggal dunia. Marilah kita sedekahkan, hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka berdua. Pengalaman ini sangat luar biasa, menjadi iktibar. Seram abang cerita ni. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 2011. Disampaikan kepada abang oleh seorang budak lelaki namanya Aidin. Waktu tu dia kata peristiwa ni menarik sebabnya berlaku sewaktu dia dalam perjalanan balik ke rumah, lebih kurang macam itulah, daripada tempat kerja abang dia. Pada tahun 2011 dia kata waktu tu raya haji, Aidin ni memang duduk dekat KL, dekat belajarlah dekat sebuah universiti. Jadi bila nak raya haji ni pun dia pun planning lah nak balik kat kampung dia dekat Kedah. Tapi sebelum dia balik kampung dekat Kedah, dia kena jumpa dengan abang dia dulu dekat Kemaman. Abang dia bertugas dekat Kemaman. Abang tak silap abang doktor juga kot. Abang dia bertugas dekat Kemaman dan Aidin perlu datang daripada KL ke Kemaman, dan sampai kat Kemaman diorang berdua akan naik kereta balik ke Kedah. Macam itulah dia punya perjalanan ceritanya. Jadi Aidin cerita pada hari yang ditetapkan, lepas beli tiket bas, dia pun bertolaklah daripada KL, pergilah ke Kuantan.
Sampai dekat Kuantan, sebelum sampai dekat Kuantan tu ada satu peristiwa lah, kata Aidin, basnya rosak. Jadi lama jugalah dia dekat atas jalan raya tu. Patutnya bertolak 8.30 malam sampai Kuantan lebih kurang pukul 11.30 malam, tapi menganjak sampai pukul 2 malam, 2 pagi baru sampai dekat Kuantan. Dan bila dia sampai dekat Kuantan tu, abang dia dah tunggu. Kuantan dengan Kemaman tak berapa jauh sangat, lebih kurang 50 km je. Jadi bila bas turun dekat Kuantan, abang dia dah tunggu, dan abang dia pun tanyalah kenapa lambat sangat. Patutnya sampai pukul 11.30 tapi pukul 2 baru sampai. Jadi dia ceritalah sebenarnya bas rosak, tunggu bas ganti. Jadi bila dah tengok macam tu, abang dia bawa lah Aidin pergi kedai makan. Dia pun makan-makan lah sekejap. Bila dah habis makan-makan tu, diorang pun baliklah perjalanan nak balik ke Kemaman melalui satu felda, tapi abang lupa nama feldanya. Jadi dalam perjalanan tu dia orang borak-borak, tapi bila nak sampai ke satu jalan kelapa sawit daripada Kuantan ke Kemaman tadi, ada satu ladang kelapa sawit. Pada waktu tu Aidin cakap dia ngantuk. Dia kata, boleh tak bang saya tidur? Atau abang cakap, tak apalah tidur, tapi jalan ni seram, kalau abang ada apa-apa abang kejut engkau tau, dia kata. Jadi Aidin kata okeylah, tak ada masalah pun. Tapi setengah sedap-sedap Aidin tidur, tiba-tiba abang dia kejutkan dia. Dia mamai-mamai pada waktu tu. Dia pun cubalah buka mata. Bila dia dah terang mata dia, abang dia cakap macam ni, cuba tengok kat depan tu ada apa. Jadi Aidin pun cuba fokuskan mata dia. Rupanya dekat depan, di jalan yang kiri kanannya ada kelapa sawit, di depan tu ada seekor anak lembu. Dan anak lembu tu tak bergerak, dan yang paling tak seronoknya, anak lembu tu pandang pada diorang, menjenggel matanya agaknya lah. Jadi abang dia hon untuk supaya anak lembu tu pergi daripada situ. Tak bergerak anak lembu tu. Jadi abang dia tanyalah pada Aidin, apa kita nak buat sekarang? Jadi Aidin kata, apa kata bang kita hon sekali lagi, kalau tak dapat kita lalu sebelah anak lembu tu. Rasanya ni bukan benda misteri, anak lembu je pun. Tapi abang dia cakap, tempat ni memang keras. Dah banyak kali orang kena dengki dengan macam-macam benda, tapi inilah pertama kali orang kena dengki dalam bentuk anak lembu. Jadi abang dia pun rasa macam ini anak lembu alam sebelah pun, ataupun anak lembu memang anak lembu. Jadi diorang pun selepas berbincang-bincang ambil keputusan melintas di sebelah anak lembu tu. Anak lembu tu tak bergerak, macam tu lah dia duduk berdiri. Jadi lepas melintas sebelah tu, sempat juga diorang jeling-jeling ke anak lembu tu. Memang betul lah anak lembu. Jadi selepas melepasi anak lembu tu, Aidin pun pandanglah ke belakang nak tengok anak lembu tu dah bergerak ke belum. Tapi terkejut gila Aidin, rupanya anak lembu tu tak ada. Tak ada anak lembu. Takkanlah anak lembu tu terbang, tiba-tiba hilang macam tu aja. Jadi Aidin beritahu pada abang dia. Abang dia cakap apa? Itulah abang dah agak, ini bukan anak lembu biasa. Ini adalah anak lembu daripada alam sebelah. Dan diorang pun balik ke rumah. Jadi sepanjang perjalanan selepas jumpa anak lembu tu, barulah abang dia cerita sebenarnya banyak kali juga abang dia dan kawan-kawan dia kena dengki dekat jalan tu, jalan kelapa sawit di satu felda di antara Kuantan ke Kemaman. Kalau siapa-siapa tahu boleh cerita kat abang. Dia kata kat situ ramai orang nampak orang tunggu tepi jalan, ramai orang nampak ada kain terbang-terbang. Dan dekat kawasan tu juga ada satu bukit namanya Bukit Sejuk, kata abang dia. Dan siapa yang lalu ataupun masuk dekat kawasan tu memang sejuk sesejuk-sejuknya. Diorang semua tak tahu apa punca kawasan tu sejuk. Jadi ada yang beranggapan jalan itu adalah kepunyaan alam sebelah, iaitu jalan yang berkongsi dengan alam sebelah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang baik.
Cerita yang pertama tadi abang sampaikan agak perlahan. Mungkin sebabkan hari tu abang ceritakan orang gaji kot. Jadi dia punya style cerita pun dia macam merangkak sikit. Tapi abang enjoy ceritanya walaupun abang rasa macam huru-hara seramnya. Terima kasih sangat-sangat sudah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dan terima kasih pada yang dah membeli baju dan juga sambal yang abang jual. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.